Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aina Nabilah binti Syahidan. Saya Nur Fatina Iwani binti Syarudin. Dan saya Aufa Nuha binti Zulkifli. Dalam video ini, kami akan mengupaskan sedikit sebanyak berkenaan topik bersuci, taharah dalam Islam. Ianya merangkumi pengertian bersuci, dalil dan hukum bersuci, cara bersuci, alat-alat bersuci serta hikmah bersuci. Korang semua mesti tak sabar kan belajar ilmu baru? Mari kami kongsikan. Pengertian bersuci ialah pada bahasa bersih dan bebas daripada segala kekotoran sama ada di dalam bentuk nyata seperti najis atau bentuk makwi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Pada bab syarak pula ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor, manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Dalil bersuci ialah dalil nakli firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 11 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Dia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya. Surah Al-Mahadir ayat 4 yang bermaksud, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Bersih pada pakaian bererti tubuh badan juga mesti bersih. Tidak ada makna jika hanya bersih pada pakaian sahaja tetapi tubuh kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, agama Islam itu diasaskan di atas kebersihan. Hukum taharah adalah wajib di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. Walaupun begitu, dalam keadaan-keadaan yang tertentu, hukum bersuci boleh bertukar menjadi sunat. Misalnya, mandi sunat Jumaat atau memperbaharui wuduk. Seterusnya, hukum mandi menjadi harus jika sekadar mahu menyejukkan badan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud, Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu adalah antara ciri-ciri keimanan. Hadis riwayat Muslim. Antara sabda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis, yang pertama, tanggungjawab setiap Muslim kepada Allah ialah mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dengan membasuh kepala dan badannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, 5 perkara daripada fitrah ialah berkhitan, mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, kamu akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu. Maka berkemaskanlah peralatan dan pakaianmu hingga kamu dikenali di kalangan orang ramai. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan dan perbuatan yang keji dan keterlaluan. Riwayat Abu Daud. Maka, jelaslah di sini bahawa Islam menganggap bersuci itu adalah sebagai sebahagian daripada iman. Islam juga amat menitik beratkan tentang bersuci dan kebersihan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang telah dinyatakan. Cara bersuci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu meliputi buku lali.
Dan jika kamu junub, yakni berhadas besar, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, iaitu tandas atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang baik, bersih. Sabulah mukamu dan tanganmu dengan debu tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita dapat simpulkan cara bersuci kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah berwuduk. Wuduk bermaksud membasuh anggota tertentu dengan menggunakan air mutlak mengikut syarat-syarat tertentu. Wuduk merupakan cara untuk membersihkan diri daripada hadas kecil. Cara bersuci yang kedua adalah dengan bertayamum. Tayamum bermaksud menyapu muka dan kedua-dua belah tangan hingga siku dengan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat tertentu. Tayamum difardukan sebagai ganti wuduk sekiranya air tiada ataupun ada air tetapi hanya cukup-cukup untuk keperluan makan dan minum. Tidak dapat menggunakan air disebabkan penyakit yang dihadapi ataupun berbahaya apabila terkena air. Maka, dengan berwuduk dan bertayamum, kita dapat menyucikan diri daripada hadas kecil. Hadas kecil berlaku kerana keluar angin, buang air kecil atau air besar, hilang akal, dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa lapik. Kita perlu ingat bahawa individu yang berhadas tidak bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kelihatan bersih di sisi manusia. Cara bersuci yang ketiga adalah dengan mandi wajib. Mereka yang berada dalam keadaan hadas besar seperti haid, nifas, wiladah, keluar mani atau bersetubuh perlu menyucikan diri dengan mandi wajib. Seterusnya, alat-alat untuk bersuci. Pertama, air mutlak, iaitu air yang suci lagi menyucikan. Air mutlak digunakan untuk berwuduk, mandi dan menyucikan najis. Antara contoh air mutlak ialah air hujan, air sungai, air laut, air perigi, air mata air, air embun dan air salji. Yang kedua, debu tanah. Debu tanah yang suci digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Yang ketiga, alat untuk bersuci ialah benda-benda yang kesat. Kegunaan benda-benda yang kesat adalah untuk beristinja, iaitu membersihkan kubul dan dubur. Sebagai contoh, batu, daun kering, kulit kayu, kertas dan tisu. Berikutnya, perbincangan kami yang terakhir, iaitu hikmah pensyariatan bersuci. Pertama, bersuci adalah tuntutan fitrah. Manusia cenderung kepada kebersihan dan secara tabi'i menjauhkan diri daripada kekotoran. Oleh kerana Islam adalah agama fitrah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia supaya bersuci dan menjaga kebersihan. Yang kedua, bersuci dapat memelihara kemuliaan dan kehebatan individu Muslim. Manusia secara tabi'i cenderung kepada individu yang bersih. Oleh itu, manusia berasa benci, memandang rendah dan menjauhkan diri daripada manusia yang tidak suka menjaga kebersihan. Disebabkan Islam sangat mengambil berat dalam menjaga kemuliaan dan kehebatan individu, maka Islam memerintahkan agar setiap individu mukmin menjaga kebersihan supaya menjadi orang yang mulia dan disegani di khalayak ramai. Seterusnya, dengan bersuci, kita dapat memelihara kesihatan diri dan menghindari sebarang penyakit. Islam sangat menggalakkan umatnya menjaga kebersihan. Ini kerana
Kebanyakan penyakit yang menular di kalangan manusia adalah disebabkan kekotoran. Dan yang terakhir, hikmah pensyariatan bersuci ialah kita dapat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang suci dan bersih. Contohnya, ketika kita menunaikan solat dan bermunajat kepada Allah, kita mestilah memastikan diri sentiasa berada dalam keadaan yang bersih daripada hadas dan kekotoran supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana bersuci memberi kesan kepada penerimaan amal ibadat seseorang. InsyaAllah, setakat ini sahaja perkongsian daripada kumpulan kami. Harapnya dapat memberi manfaat kepada semua. Sekiranya ada sebarang persoalan, sila tanyakan di ruangan komen. Kami akan cuba sedaya upaya untuk menjawab. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Nantikan perkongsian lain pula daripada kumpulan kami. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe.